Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Alhamdulillah. Hari ini 22/6/2021 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Mu'minun. Surah yang ke-23, juzuk yang ke-18. Bermula ayat kita, ayat yang ke-73. Ayat 73, muka surat tafsir pimpinan Jawi, muka surat 724. 724. Para pelajar sekalian, Alhamdulillah, inilah di antara nikmat yang kita kena syukur pada Allah Azza wa Jalla. Nikmat walaupun di saat kita PKP 30, kita tidak kesunyian sangat, kerana masih lagi boleh mengikuti majlis ilmu, lebih-lebih lagi ilmu yang berkait dengan kalamu Rabbina. Ilmu bagaimana kita nak memahami kalam Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada kita sebagai kitab hidayah, hudan lil muttaqin, menjadi hidayah, petunjuk, pimpinan, bimbingan bagi orang yang bertakwa. Artinya siapa dia nak jadi orang bertakwa, dia kena ambil lorong ini. Lorong mana? Lorong jalan yang ditunjuk oleh Al-Quranul Karim dan juga yang ditunjuk oleh Nabi SAW melalui sunnahnya. Maka para pelajar sekalian, inilah kebahagiaan kita di saat dihimpit dengan sedikit ujian ini. Bila kita kata ujian, bermakna ujian tu banyak. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami uji manusia ni dengan senang, hasanat, wasayyi'at dengan susah. Cuma kita tak pasti ujian mana yang lebih berat bagi kita. Dari sudut kira-kira, mestilah kita kata ujian susah lah kan. Ujian susah, bala, sakit, COVID, PKP. Tapi ada kalanya ujian senang itu lebih bahaya kepada agama kita daripada susah. Baik para jemaah sekalian, kita teruskan dengan bacaan ayat. Bacaan ayat bermula ayat 73. Ayat 73. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى
إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Balik kepada ayat kita sebalik semula. Ayat 73, wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya menyeru mereka ke jalan yang lurus. Para pelajar sekalian, ayat ini dari sudut susunan munasabah lima qablaha. Dalam ayat-ayat yang lepas, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kesalahan, keburukan jalan yang dilalui oleh kaum yang terdahulu, kaum yang salah, yang kafir. Maka ayat ini, ayat 73, Allah nyatakan mana jalan yang betul, mana jalan yang benar, jalan yang lurus duduk dekat mana. Wa innaka latad'uuhum ila siratal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh puak-puak kafir pada masa itu. Allah juga telah membersihkan Islam daripada tuduhan mereka. Konon-kononnya Islam ini satu dongeng mitos saja. Maka Allah isbatkan di sini jalan yang benar. Jadi dituduh macam-macam Nabi ini dengan gila lah, ahli sihir lah, macam-macam tuduhan. Islam pemecah belah masyarakat. Dulu orang bersatu di bawah panji-panji sembah berhala. Sekarang ni Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, bawa Islam mari menyebabkan keluarga berpecah. Maknanya tuduhan-tuduhan itu sudah ada. Maka Allah Subhanahu wa taala abana nyatakan dalam ayat ini benarnya, sahihnya, betulnya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil kronologi perjalanan susunan ayat. Ini menarik tuan-tuan. Dia panggil ilmu tanasub. Nazmud Durar Al-Baqai. Penting kita ni bagi pengkaji ilmu tadabbur Quran. Sebab apa? Dia tunjukkan susunan ayat. Bahkan apabila kita mula ayat yang baru, surah yang baru, susunan surah pula. Nah, kenapa surah ini duduk di sini? Setelah Allah Ta'ala sebut surah yang Masya Allah. Itulah Al-Quran. Allah Ta'ala cabar manusia, "Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Andainya Quran ini bukan mari dari Allah, kamu akan dapati fakta yang bercanggah. Fakta yang serabut, kata orang. Fakta yang celaru. Tapi oleh kerana sumber dia, masdar dia, min indillah, wahyu dari Allah Azza wa Jalla, maka pada saat itu tidak ada fakta yang bercanggah. Tu ada nasikh mansukh, ada ayat yang dibatalkan hukum, tinggal bacaan saja, ada ayat yang diringankan. Kita kata itu uslubul Quran. Allah SWT bagi berat dulu, kemudian diringankan. Supaya orang yang menerima rasa tenang. Macam kita lah kan. Mula-mula peraturan lockdown, tak boleh keluar terus.
kemudian dibuka sedikit. Itu dia panggil, kita rasa, lega dah. Boleh solat dah 10 orang, boleh solat 20, boleh solat satu masjid. Jadi kita rasa, uslub gaya Al-Quran, Allah SWT beri berat, kemudian diringankan. Kita kata Alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut keburukan kafir, kemudian isbat benarnya jalan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka, tengok ayat kita, ayat 73. Wa innaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala tak panggil ya Muhammad di situ. Dan tidak ada dalam Quran Tuhan panggil Nabi dengan nama, tak ada. An-nida, dalam uslub panggilan, Allah Ta'ala tak panggil Nabi dengan nama. Dia panggil dengan jawatan, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Berbezanya, Nabi-Nabi lain, Allah SWT panggil nama. Panggil nama. Dalam buku yang ana terjemahkan, nama dia 41 kelebihan Nabi SAW mengatasi para anbiya yang lain. Ada cerita ni. Cerita Allah SWT agungkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah tak panggil seruan dengan nama. Kita panggil main-mainnya kan? Lah. Maka kita kata, wa innaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tad'u musyriki qaumika, hanya menyeru puak-puak kafir dari kalangan kaummu. Nabi panggil puak Quraisy dah zaman dia tu. Panggil ke mana? Ila tariqim mustaqim, ke jalan yang lurus. La wijaja fi, yang tidak ada bengkok, tak ada belok. Iaitulah dinul Islam, agama Islam. Ini para jemaah sekalian. Baik. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 67 yang kita dah baca baru ni, wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim. Serulah ke jalan Tuhan kamu, sesungguhnya engkau berada di atas landasan petunjuk yang telus, yang mustaqim, yang lurus. Allahu Akbar. Ini baik. Allah Ta'ala sebut anugerah, sijil pengiktirafan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula di sini bagaimana sifat orang kafir, sifat golongan pendusta, golongan yang kerah kepala dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 74. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, puak-puak kafir, apa jadi? Anis sirati lanakibun, sudah tentu tidak mengikuti jalan yang lurus itu. Ai puak-puak yang kafir ni bil ba'si ba'dal maut, kafir dengan kebangkitan semula pada hari akhirat. Puak kafir dia tak percaya kepada apa? Kepada hari kiamat. Lamun harifuna an tariqil haqqil mustaqim, mereka ini terpesong daripada landasan jalan yang lurus. Lawan dia, Nabi panggil orang ila siratil mustaqim. Puak-puak kafir anis siratil lanakibun, lari daripada landasan. Kita ni kalau naik kereta api, keluar daripada rail dia, jawab dia jatuh dalam gaung.
ataupun aksiden kan. Jadi itu yang kita bimbang hari ini. Takut terkeluar daripada landasan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila keluar daripada landasan Siratal Mustaqim, dia akan pergi pada landasan lain. Ai al-musili fasairuna ila nar, mereka akan berjalan menuju ke neraka. Na'udzubillah. Dia dua ya. Kalau tak jumpa jalan syurga, dia pergi jalan mana? Jalan neraka. Allahu Akbar. Ayat 75. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Walau rahimnahum. Dan sekiranya kami menaruh belas kasihan kepada mereka. Siapa dia mereka? Allazina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Tak percaya kepada dibangkitkan semula. Apa jadi puak-puak ni? Wa kashafna ma bihim min dhurrin. Serta kami hapuskan kesusahan yang menimpa mereka. Makna bala Allah Ta'ala uji atas mereka, Allah angkatkan. Agak-agaknya mereka insaf ke macam mana? Agaknya mereka sedar ke macam mana? Jawab dianya, lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Nascaya mereka berkeadaan terus-menerus meraba-raba di dalam kesesatan mereka yang melampaui batas. Artinya puak-puak kafir ni, dia ada cerita sini, tapi cerita ni ada masalah. Saya cerita kepada para pelajar untuk mengetahui masalah. Kan? Ada dalam riwayat mengatakan, ayat ini turun ketika Nabi SAW doa ke atas kaum Quraisy. Bila Quraisy ni menekan Nabi kuat, Nabi pun doa. Allah SWT beri ujian bala ke atas mereka bil qahti, dengan kemarau. Fana lahumul ju', mereka pun lapar sehingga makan kulit-kulit, makan daun kayu yang kering. Kan? Maka mereka minta dengan Nabi SAW supaya Allah hilangkan bala ini. Nabi pun doa. Bila doa, hilang bala, mereka mari pula kepala lari lawan Nabi semula. Cuma kata di para ulama, wa fi hadza indi nazar. Ini pentingnya kita baca tafsir-tafsir yang mengkritik cerita-cerita dengan fakta. Dia kata ayat ini makkiyah. Ni surah kita ni makkiyah. Peristiwa yang Nabi kita doa ke atas Quraisy ba'dal hijrah. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, Nabi SAW, jadi Abu Sufyan mari minta supaya Nabi doakan angkat. Bagaimana? Maka dia kata, kalau kita nak jadikan ayat ini dengan sebab nuzul kepada surah ini dengan peristiwa itu, maka ulama kata, Ibnu Juzai kata, ini tidak tepat. Kerana itu ada sebahagian ulama mengatakan, lau rahimnahum birradi ila dunya. Andainya orang kafir yang sudah mati, yang kena azab, Allah Ta'ala kesian kepada mereka, hantar balik ke dunia. Hantar balik ke dunia, supaya mereka jadi orang beriman, la'adu limanuhu anhu. Nasaya mereka akan kembali semula jadi kafir baik. Kita kata wallahu a'lam lah. Yang pentingnya, yang kita dapat istimbat daripada ayat ini, apa dia? Walau rahimnahum. Bila Allah Ta'ala uji mana-mana kaum, kemudian ujian diangkat, nescaya orang yang
kena bala tadi, ada masih ramai lagi yang tidak insaf, yang tak sedar diri. Kapi semula. Kita ni bila bercakap hal orang, jangan cakap jauh-jauh, kita bercakap dengan kita. Setelah Allah Ta'ala uji kita dengan pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan doakan tidak ada COVID-21. Sebab katanya varian-varian penemuan baru, bala baru mari ni, macam-macam pula. Mari daripada negara tu, mari daripada negara ni. Sehingga ketua pengarah bimbang, dia kata kalau mari yang pelik lagi, vaksin yang kita ambil ni tak berfungsi untuk ni. Kena ambil hak lain pula. Penat. Yang ni pun belum habis giliran lagi kan. Kita tengok masyarakat tak berapa sedar sangat lagi. Waktu zaman ni pun masih lagi boleh berkelahi, masih lagi boleh bertelagah. Masih lagi boleh berebut. Macam-macam rebutan, macam-macam fitnah. Maknanya tidak nampak kesedaran. Tak insaf juga kita kepada suasana yang berlaku. Adakah kita nak tunggu lebih berat? Saya kata la. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Kita kata cukuplah ya Rabbi. Dengan ujian yang ada ini, supaya hamba-hambamu sedar, insaf, banyak kembali kepadamu ya Allah, banyak bertaubat, banyak istighfar, bukan banyak mengomen sana sini. Kan? Kita minta macam itulah. Habis kita nak istighfar macam mana Ustaz? Masjid ditutup, kita kata siapa dia cakap istighfar tu kena pergi masjid? Di rumah kita boleh kita buat. Dengan keluarga kita di rumah boleh. Di mana saja kita berada boleh. Jangan tunggu masjid buka. Kita istighfar untuk dibuka masjid. Jangan tunggu masjid buka baru nak istighfar. La. Ini terbalik nama dia. Saya nanti masjid buka, saya nak pergi istighfar, nak pergi. La. Sama juga nanti mari bulan Ramadan, saya nak taubat. Kalau mati bulan Ramadan, apa jadi? Nanti saya pergi haji, saya nak berubah. Kenapa tunggu? Kita berubah sebab kita nak pergi haji. Sepatut begitu. Kita beristighfar, bertaubat sebab kedatangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni untuk nak naik darjat. Tukar gear, saya istilahkan. Bukan baru nak pandai enjin. Allahul Musta'an. Marilah para jemaah kita, jadilah manusia yang baik. Allah kata apa? Tengok. Kalau aku lepaskan kesusahan ini, lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Mereka terus juga dengan keburukan, dengan melampaui batas, dengan ketarukan mereka, masih tenggelam dalam kehidupan yang sama. Tengok ayat 60. 76. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. Dan sesungguhnya kami telah menimpakan mereka dengan azab. Allah Subhanahu Wa Taala maklumkan di sini asabathumul ju' wa ghairuh. Allah Ta'ala dah timpa mereka azab di dunia, yakni azab kebuluran. Sama ada azab tu azab lapar, kemarau panjang, ataupun azab ketewasan di medan perang. Jadi puak-puak kafir Quraisy telah merasai dua-dua. Azab kelaparan sudah mereka rasa, azab ketewasan, tewasan. Sedap juga bahasa orang tua ni. Azab kebuluran atau azab ketewasan. Mereka tewas dalam peperangan Badar. Para jemaah sekalian, tanda mereka dalam peperangan Badar 70 orang dibunuh, 70 lagi ditawan. Besar tu, yang lawan bukan orang lain, anak beranak sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Ketika berlakunya mubarazah, lawan berdepan sama seorang, Sayyidina Ali dengan guru dia, kan, Hamzah, dan seorang lagi, maknanya yang penting mubarazah berlawan dengan anak beranak, orang kampung, orang sekampung, semua di medan lain, medan Badar.
Bukan berlawan dalam kampung, tetapi di mana? Di tempat peperangan. Allah Ta'ala pilih satu tempat, nama dia Badar. Allahu Akbar. Apa yang nak kata? Tuhan kata apa? Walaqad akhadnahum bil azab famastakanu. Maka mereka tidak juga tunduk patuh kepada Tuhan mereka. Wa ma yatadarraun, dan tidak pula berdoa kepadanya dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat. Kita hari ini para jemaah sekalian kena banyak insaf. Kena banyak sedar. Banyak tazallul, tadarru', banyak merendah diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa makna menghinakan diri? Iaitulah dengan kita kembali kepada Allah, sentiasa berdoa, beristighfar, minta Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit ini, Allah Taala hilangkan persengketaan, Allah Taala hilangkan perbalahan di kalangan umat Islam sendiri yang masing-masing berpegang dengan Ahlus Sunnah, kelahi juga sama kita, yang balap dengan berpalah dengan Syiah, balah dengan macam-macam geng atas dunia. Kadang-kadang kita balas sama kita ya, dengan orang kafir relax ya. Allahu Akbar. Ini yang menjadi masalah. Baiklah. Kemudian ayat 77 Allah SWT cerita akhbara, menceritakan kepada kita apakah akibat buruk yang menimpa ke atas orang yang keras kepala, orang yang derhaka. Hatta idza fatahna alaihim baban za azabin syadid idza hum fihi mublisun. Sehingga apabila kami bukakan kepada mereka sebuah pintu yang menyebabkan azab yang berat. Mari azab adalah kan, azaban syadidan, azab yang teruk. Maka mereka dengan serta-merta berputus asa dengan sebabnya dari mendapat sebarang kebaikan. Tak ada apa dah lah. Apa lagi kata tak? Ulama tafsir menyatakan beberapa jenis azab yang Allah Ta'ala dah timpa ke atas mereka. Ada yang mengatakan al-ju', lapar. Ada yang mengatakan azab kalah dalam peperangan Badar. Ada yang mengatakan azab ghair muayyan. Asal ke bentuk azab, azab lah tu. Yang keempat, azabul akhirah. Azab di akhirat. Maka kita memilih pandangan jamak. Apa dia jamak? Semua bentuk azab. Bila ditimpa azab itu ke atas orang-orang yang menentang Islam, apa jadi? Fa izahum mublisu, izahum fihi mublisun. Ketika itu mereka akan berputus asa, berputus harap dari mendapat sebarang kebaikan. Nah, gimana lagi? Tak ada dah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kesimpulan daripada ayat yang kita baca tadi, dan ayat 73 hingga 77, Allah ceritakan kepada kita, hadza ta'zibun lahu fid dunya. Ini azab dalam dunia. Sebab kenapa? Kita buat khulasah tuan-tuan tanda. Allah Ta'ala timpakan azab atas dunia ini untuk apa? Liyatadarra'u ilaihi wa liyatubu. Supaya mereka kembali kepada Allah, insaf, sedar. Tapi kalau mereka tak kembali, apa jadi? Jawabnya, di atas dunia pun mereka mati, di akhirat esok lagi dahsyat. Allahu Akbar. Jadi kesimpulan para pelajar sekalian, ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan bahawa sebab-sebab nak menjadi orang itu beriman dengan tadabbur Quran, dengan memahami kalam Rabbina, dan halangan-halangan juga berpunca dari mana? Halangan manusia daripada nak beriman, daripada ayat yang lepas kita sudah baca,
iaitu takabur, kerah kepala, sombong, tak mau tadabbur Quran. Satu lagi, berpegang dengan ajaran tok nenek. Ini masalah juga ni, kan? Ajaran tok nenek. Tak ada pun, datuk nenek kita dulu sembah batu kayu je, mari Muhammad. Maka condemn lah dia. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita perbincangan perbalahan dengan puak-puak kafir yang engkar kepada kepada apa? Engkar kepada kebangkitan semula. Kita berpindah kepada ayat 78. Ayat Allah Ta'ala beri kepada kita alat. Alat untuk mengenali, untuk mengetahui keagungan dan keesaan Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa, yang mencipta dan mentadbir alam ini dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Tanda Ta'ala baca. Ayat yang kita akan baca ini, iaitulah ayat Allah Ta'ala ungkit sebut beberapa nikmat yang dijadikan alat untuk kita mengetahui dunia ini ditadbir oleh Allah Azza wa Jalla yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, ditadbirnya alam ini dengan penuh hikmah. Penuh hikmat dan teratur yang sangat menarik. Baca ayat 78. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allahu Akbar. Dan Allah lah jua yang mengadakan kepada kamu pendengaran. Tengok, berapa kali dah kita jumpa ayat tentang panca indera ni, hawas. Dia mula dengan pendengaran. Wal absar, penglihatan, mata. Wal afidah, serta hati. Untuk apa? Untuk kamu bersyukur. Tetapi malangnya, qalilam ma tashkurun. Allahu Akbar. Tetapi malangnya amatlah sedikit kamu bersyukur. Allah gana di sini, tak ramai yang bersyukur. Tengok nota di bawah. Dia panggil munasabah ayat. Munasabah ayat ini. Ba'da an zakara subhanah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sikap kaum kafir yang berdegil di dalam kekufurannya, Nabi SAW telah berdakwah dengan penuh hikmah, bijaksana, dengan dalil-dalil al-burhan wal-hujjah yang sangat nyata. Mereka tetap dengan kufur dan tidak mahu mendengar. Tak mahu melihat dan memikirkan dalil-dalil keterangan yang tersebut. Lalu diterangkan dalam ayat ini akan limpah kurnia Allah kepada sekalian hamba-Nya dengan memberikan mereka panca indera supaya mereka menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ni alat aku bagi ni, bahasa Arab dipanggil hawas, kan? Alat kita ni, dia panggil alat menerima ilmu. Alat menerima ilmu kepada sekalian hamba-Nya dengan memberikan mereka panca indera supaya mereka menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk membezakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Barulah kita betul. Ni kita tak fikir. Maka tengok dalam ayat ini, tanda tuan-tuan, Allah SWT beri kepada kita empat apa? Empat perkara supaya kita menjadi manusia yang berfikir. Empat nikmat.
yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tengok ayat yang pertama. Wa huwa allazi ansha'a lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu telinga supaya kamu dengar kebaikan. Wal absar, mata, supaya kamu melihat benda yang baik, benda yang benar. Wal qulub, al afidah, qulub, hati nurani, supaya kamu berfikir tentang alam ini. Fatantafi'una biha, maka kamu akan dapat manfaat dalam kehidupan agama dan juga dunia. Tiga-tiga kita guna alat kita ni, kan? Panca indera kita ni jangan main. Tapi malangnya Allah SWT gambarkan manusia yang sudah diberi alat. Ini dipanggil alat menerima ilmu. Kita ni mula-mula kita dengar, kemudian tengok, kemudian kita kena fikir. Ada kalanya kalau tak tengok pun tak jadi masalah. Dengar kita dapat ilmu. Tapi kalau langsung tak dengar, payah nak dapat ilmu. Macam orang pekak, orang tuli tu, kan? Dia kena main bahasa isyarat pula lah. Yang penting adalah jalan-jalan yang Allah Ta'ala nak bagi mereka. Tapi yang kita bimbangnya di sini, qalilan ma tashkurun. Sedikit je manusia, hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Dalam ayat lain Tuhan kata, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tak ramai orang bersyukur. Doakan yang tuan-tuan dan puan-puan, kita kata, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami daripada orang yang sedikit. Ada seorang syekh ni, dia tawaf Mekah, tawaf Kaabah. Doa dianya, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikan kami orang yang sedikit. Orang pun pelik. Apa pakcik ni? Tok ayah ni. Kita nak ramai, nak kuatkan umat. Nak kuatkan syaukatul muslimin. Dia ada doa nak sikit. Kenapa? Lepas dia tawaf, orang pegang, Syekh, Tok ayah, kenapa Tok ayah doa minta sedikit? Oh, dia kata, kamu tak faham. Aku doa itu mengikut Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit je daripada hamba aku orang yang bersyukur, sedikit je. Maka aku berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang sedikit itu. Itu doa kita tadi pun, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadilah kami termasuk di kalangan orang yang sedikit, makna orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. InsyaAllah. Amin, kata ya Rabbal Alamin. Kalau tidak, bila kita jadi orang yang, dia dua je, sama ada orang syukur atau orang kufur. Kufur nikmat. Alhamdulillah. Baik, nikmat yang kedua, itu nikmat yang pertama, Allah Ta'ala beri panca indera. Tanda tuan-tuan. Ini dipanggil ilmu tadabbur. Menarik. Bila kita baca Quran, kita tanda fakta satu-satu begini, insya-Allah dia boleh lebih orang panggil jelira ataupun kesan dia lebih kita nampak, kan? Insya-Allah. Nikmat yang kedua, ayat 79. Wa huwal ladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan Allah lah yang menjadikan serta mengembangkan kamu di bumi, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan semula. Kita ni dia panggil membiak, kan? Dulu keluarga kita berapa orang? Ayah kita dengan mak kita. Kemudian dah mari kita. Selepas kita mari cucu, mari anak kita jadi cucu. Itu dia panggil manusia zara'alakum fil ard. Berkembangnya manusia bitanasul, dengan adanya perkahwinan. Karena itulah sangat jahat puak-puak LGBT. Dia nak kahwin sama-sama skru, mana boleh. Allah Ta'ala sudah buat dah pasangan-pasangan yang jelas kepada kita. Ni main sama jantan, main sama betina. Macam mana? Baik. Wallazi zara'akum. Tapi kita kena ingatlah.
Akhir ayat itu, wa ilaihi tuhsyarun. Kepada Allah kamu akan dikumpul balik. Tujma'un yaumal qiyamah. Akan dikumpul balik pada hari kiamat. Allah Ta'ala hidup balik kita, jumpa balik, dihisab, dihitung apa yang kita buat di atas dunia. Nikmat yang ketiga. Tukar ayat kepada 80. Nikmat yang ketiga. Wa huwa allazi yuhyi wa yumit. Wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Afala ta'qilun. Yang ketiga, wa huwa alladhi yuhyi wa yumit. Letak nombor. Dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah Ta'ala hidup kita. Asal dulu kita mati, belum keluar daripada perut ibu, keluar daripada rahim mak, kan? Kemudian sekarang ni kita ada, tak berapa lama lagi, kita tak ada balik atas dunia, masuk dalam kubur. Yang adanya, apa dia? Asar tinggalan-tinggalan yang baik atau yang tak baik, na'udzubillah. Maka di sini, ini nikmat yang ketiga, nikmat al-wujud ba'dal adam. Allah Ta'ala wujudkan kita di atas dunia untuk diberi ruang dan peluang. Tanda tuan-tuan. Allah Ta'ala wujudkan kita di atas dunia untuk diberi ruang dan peluang supaya kita mengabdikan diri kepada Allah, menambahkan amalan, ketaatan, kepatuhan dan segala perkara kebajikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ambil ruang ini. Ambil peluang ini selagi kita hidup. Kalau sudah mati, terputuslah amalan kita. Kecuali beberapa amalan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, itu je yang ada. Cuma saya nak beri peringatanlah kepada para pelajar yang disayangi dan dikasihi sekalian. Pilih-pilihlah amalan. Ini asalkan kita jumpa orang share video, baca ayat ni berapa kali, boleh jadi kebal, boleh jadi gini. Kita kata biarlah amalan kita berpaksikan kepada kesahihan maklumat autentik. Mari mana ni amalan? Contohnya saya susun ni. Saya terjemahkan buku ni, zikir pagi petang, zikir lepas solat. Kita ambil daripada sumber yang asli. Imam Bukhari riwayat daripada Nabi SAW. Kita kata, hadha huwa. Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Maka kita ambil amalan kita biar jelas. Ni dok ni asalkan jumpa orang share video, nak sebar belaka benda tu. Saya pun pernah tuan-tuan duk hantar mari, share betul ke tak ni? Saya kata tengok je. Kalau dia kata sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat-riwayat yang sahih, ambillah. Tapi kalau dia kata ni cerita-cerita sendiri, tuan-tuan, kita keletihan. Kita kepenatan, tak cukup masa, tak cukup tenaga kita nak kejar semua apa yang orang ajar. Kalau kita boleh kejar apa yang Nabi tinggal, itu pun alhamdulillah, itulah aset yang terbesar. Baik. Kita pergi pada nikmat yang keempat. Nikmat yang keempat, letak nombor. Walahu ikhtilaful laili wan nahar. Dan Allah lah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Tukar malam dan siang ni bukan kita boleh buat sendiri. Ada kalanya siang ambil hak malam, dia panjang. Ada kalanya malam ambil hak siang, malam pula jadi panjang, dia bertukar. Kan? Maka Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, kamu hai manusia yang hidup dengan dia mati itu, oleh kerana adanya malam dengan siang, maknanya bertukar setiap hari, bertambahnya umur kita, bermakna semakin hampir kita kepada kematian. Berbeza di akhirat esok, tidak ada pertukaran malam dengan siang,
Maka umur kita Allah Ta'ala bangkit umur 33 tahun, tak bertukar. Begitulah sampai bila-bila. Allah Ta'ala kata khalidina fiha, kekal dalam dia. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tak perlu kita duk cari jamu ni nak suruh awet muda, awet tua. Yang penting semua kita akan diawet oleh Allah Azza wa Jalla, muda semua dalam syurga nanti, insya-Allah. Akhir ayat. Allah Ta'ala beri peramaran, peringatan kepada orang yang tak guna hawas, tak menggunakan panca inderanya dengan betul. Allah kata apa? Afala ta'qilun. Maka tidakkah kamu mahu berfikir? Aku bagi kamu telinga suruh dengar. Kamu tak dengar dengan baik. Aku bagi kamu mata supaya lihat. Kamu tak tengok dengan insaf. Aku bagi hati kamu supaya mikir, kamu tak mikir juga, maka kamu tidak ada akal. Na'udzubillah. Jadi para jemaah sekalian, kita kena letak kita ni ada akal ke tak ada? Ada ke tidak? Ada, jadi kita orang beriman. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah. Allah Ta'ala sebut 4 nikmat yang dianugerahkan kepada kita menjadi dalil kita ni tanda kita orang berakal atau tidak berakal. Baiklah para jemaah, kita pergi kepada ayat 81. Kita akan akhiri perbincangan kita ini sehingga ayat 83, iaitu orang contoh-contoh orang yang tak guna akal. Ada otak tapi tak menggunakan akal. Na'udzubillah. Ayat 81 hingga 83 ini contoh yang tidak baik, yang wajib kita kena jauhi. Apa dia kata? Tuhan dah tunjuk dah pada kita dalailut tauhid. Dalil tauhid, mari puak ni pusing pula. Puak mana? Puak yang engkar kebangkitan semula. Apa dia cakap? Tengok ayat. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Mereka tidak juga mahu berfikir. Bahkan mereka berkata seperti dikatakan oleh orang-orang yang dahulu. Tok nenek dia, umat dulu, macam inilah jawapan dia kepada nabi-nabi mereka. Apa dia kata? Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhama وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Mereka berkata, adakah apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang pun dah reput, hancur, adakah kami akan dibangkitkan hidup semula? Hujah ni hujah sama ya. Dari umat dulu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi dia kata? Laqad wu'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl. In hadha illa asatirul awwalin. Nasib lah. Nak kata apa? Kan? Demi sesungguhnya kami telah dijanjikan perkara ini. Kami dan datuk nenek kami, aku dengar orang dulu cakap macam tu juga. Mati hidup balik. Mati hidup balik. Tapi sekapan sampai hari ni, tak ada hidup-hidup pun. Tok nenek kita duduk dalam tanah, tak bangun-bangun. In hadza illa asatirul awwalin. Perkara ini hanyalah cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Habislah tuan-tuan. Allah beri telinga, beri mata, beri akal, beri otak, tak berfikir, tak melihat, maka tamatlah dia punya episod. Baiklah para pelajar sekalian, kita simpulkan apa yang kita belajar. Al-Fawaid At-Tarbawiyah. Bahawa Allah Ta'ala beri kepada kita alat. Dia panggil alat apa?
Alat untuk mendapat ilmu, masmu'at, pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Untuk apa? Untuk Allah Ta'ala nak tegakkan hujah ke atas manusia. Aku dah beritahu, aku dah sampaikan kepada kamu, kamu kafir juga, neraka. Na'udzubillah. Jadi dalam ayat ini ada 3 makna. Nih, ayat wahwalladzi ansha'a lakumus sam'a ila akhirih. Ada 3 makna, tanda tuan. Yang pertama, izharun ni'mah. Allah Ta'ala nak zahirkan nikmat dia supaya kita fikir. Yang kedua, mutalabatul ibad bisyukri alaiha. Allah Ta'ala menuntut ke atas hamba dia supaya bersyukur. Yang ketiga, asyikayatu anna syakira qalil. Allahu Akbar. Allah Ta'ala beritahu juga bahawa orang yang bersyukur tak ramai. Apa makna syukur? Mari para pelajar sekalian. Tadi kita dah berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Kan? Kita nak jadi orang yang sedikit. Maknanya kumpulan yang bersyukur. Apa makna syukur? Wasyukru huwal qiyamu bi ta'atil mun'imi. Syukur itu kita melaksanakan suatu tuntutan melakukan ketaatan kepada pemberi nikmat. Siapa dia? Allah. Bagaimana? Yang pertama, iqrar bil qalbi. Kita kena iqrar dengan hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud, yang mengadakan kita, yang memberi nikmat kepada kita. Yang ketiga, i'tirafan bil lisan. Lidah kena kata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa amalan bil arkan, dan kita kena beramal dengan anggota. Beriman. Solat? Tak. La. Beriman? Ya. Mana tak beriman? Dalam IC, dalam kad pengenalan semua beriman. Tapi waktu zakat tak nak bayar. Waktu nak keluar rumah tak mau tutup aurat. Sewaktu mentadbir negara tak mau juga kepada undang-undang syariat. Maksiat dibela, perkara-perkara ma'ruf dibenarkan. Kita kata ini berkontra. Baik. Ya? Perkara ma'ruf dibenarkan. Masjid boleh bina. Tapi pusat riba bercambah. Kelak-kelak malam bercambah. Jadi kita kata berlawan. Sepatutnya bila ada amar ma'ruf, nahi mungkar mesti berlaku. Ini penting. Baiklah. Yang ketiga, sesiapa yang tidak menggunakan alat-alat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia, seolah-olah dia tak ada anggota tersebut. Anggota tu ada tapi tidak diberi. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, hayawan ada telinga. Hayawan ada mata, tapi hayawan tidak ada akal. Maka yang membezakan di antara kita dengan hayawan, al-aqlu. Bukan otak. Kata tu lah ada orang semua gini, kamu ada otak ke? Kata lembu pun ada otak. Bandingkan otak lembu, mahal juga. Berapa ringgit sekilo, kan? Bukan main-main. Tapi yang membezakan di antara kita dengan hayawan, al-aqlu, berakal. Akal saja tak cukup, Allah Ta'ala turunkan wahyu. Maka dengan panduan hidayatul Quran, kita semua mendapat pendidikan. Dengan sunnah Nabi SAW, kita dapat berjalan. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah, siri yang akan datang, kita akan masuk ayat 84. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.